Okay, so untuk this week kita tengok soalan semester Mei 2020. Okay. Okey, sir. So actually soalan dia tak susah, kecuali maybe you akan confuse this part sahaja. 6 markah, tapi saya akan guide. So dia dua soalan. I mean soalan section C ya. Soalan section C 20 markah. Okay. Alright. So kalau you tengok untuk okay, untuk section C ni, okay, dia bagi dua soalan, A dengan B. So A kita ada 4 pecahan, B. So ini kita just study soalan yang saya lepas lah, supaya kita nampak trend soalan yang keluar tu macam mana. Ya. Sir share screen lah sebab tak ada. Okay, sila. Saya tak share screen. Okay, nampak tak? Nampak. Okay, saya fokus dekat section C dulu. Sebab ni yang banyak markah. Kalau ada masa je saya tengok ke soalan objektif. Soalan objektif nanti biasanya masa kita buat revision baru kita tengok ke soalan objektif lah. Sebab dia satu markah je kan. So saya tak nak you buang masa semata-mata kalau susah sangat you nak jawab. Okay. Basically kalau you tengok any data pun, okay, kalau you tengok any data untuk probability, alright, so saya akan copy dulu soalan ni. Okay. Alright. So kita nampak dekat sini, it's very simple data. Kita ada SUV, kita ada compact, kita ada sedan, kita ada dua jenis kereta. Sebenarnya kalau you boleh tengok probability untuk semua data, so you dah boleh agak dah apa sebenarnya soalan tu nak. Alright, contoh, kalau dia kata untuk soalan A, what is the probability? If car is selected at random, maksudnya if car is selected at random, maknanya kalau kata dia bagi data macam ni, kita akan start calculate dia punya total dulu. Maknanya untuk SUV, compact, sedan ni you kena tambah siap-siap lah. Okay, supaya kita dapat dunia probability total dia tu untuk ke semua data tersebut. So 20 campur 20 campur 50, kita ada berapa? Ada 90 kan. Okay, 90 ni total untuk foreign. Okay, kita tengok dulu. Okay, untuk foreign kita ada 90. And then untuk domestic 65, 100 dengan 45. So kita ada berapa? 200. 210. Okay, 210. So total semua sekali berapa? 300. Okay, so kita ada 300 total Alright, so kita tahulah. So total kita punya space ataupun probability nanti adalah 300. Ini kita punya guide lah. Okay, clear Alright, so bila kita nampak soalan macam ni, kita akan buat P. Sebab dia nak cari probability kan? Betul tak? Find the probability that is, okay, macam ni, domestic. So kita buatlah. Untuk P domestic berapa? Betul tak? Betul tak? Ya. Farah dengar Farah? Dengar sir. Kalau dengan sedan ni, kita buat P sedan lah. Sebab dia very straightforward. So you akan terus kira berapa. Yang ni compact or a car, compact or a sedan car. Okay, kalau macam ni kita tulis juga, kita tulis P compact or sedan. Okay, yang bawah ni saya ajar minggu lepas.
Saya ada sebut perkataan ni, foreign car. So kita kata foreign given that is a sedan. Sedan, ya. Macam ni Okay, boleh? Boleh ni? Boleh. Okay, kita tengok yang pertama dulu. Untuk domestic. Dia kata domestic car. So total domestic berapa? 210. Okay, total domestic 210. Dia tak cakap kan probability untuk domestic car tu SUV ke compact ke, dia tak cakap kan. Ya. Dia kata domestic car. Okay, so kita tengok kat sini. So berapa dia punya ni probability? Berapa probability dia untuk domestic car? Tak tahu. Tak tahu cakap tak tahu respon cepat. Saya tak ada buat masa tu. 210 tu kan sir? Okey, 210 per 210 tak, dia macam ni tau. Okey, korang saya masih tak faham probability ni sebenarnya. Okey, cerita probability, okey, katakanlah ini dia punya space. Space dia ada foreign dengan domestic, betul tak? Dia ada SUV, dia ada compact. Saya buat macam ni lah. Dia ada, contoh dia ada sedan. Ada 3 kan? Betul tak? Ya. Okay, 3 jenis kan? Total semua space ni ada berapa tadi kita dah kira? 300 kan? Okay. Dalam 300 ni berapa probability untuk domestic? Dia dah tahu tadi 200 kan? Okay, kalau saya tunjuk you jawapan. Okay, kalau you tengok jawapan, saya tunjuk jawapan you. Okay. Nampak tak? Jalan kerja dia simple je. Tak apa. Saya saja nak tunjuk tu. Okay. So kita kena campur semua ni dapat 210 tadi kan. So jawapan you nanti probability untuk data yang yang menggunakan domestic car adalah 210 daripada 300. Sebab tu jawapannya 210 bagi 300. So you faham tak saya probability ni macam mana sebenarnya ni? Pening saya nak explain pula. Kenapa kena bahagi 300? Sebab dia total keseluruhan. Sebab dia probability. You kena faham. Bila probability, dia mesti kita kena tahu berapa kesemuanya. Kesemuanya is 300 lah. 300 dalam 300 ni, 300 sampling ni dalam space 300 tu, 210 adalah kereta domestik. Faham tak? Kalau you kata probability 210 saja salah, dia bukan nak tahu total, dia nak tahu probability. So bila you buat macam ni, you kena kecilkan lagi lah. So 210 bagi ni biasanya kalau you kira, okay, 210 bahagi 300, 0.7. So 0.7 maksudnya 70% adalah domestic car. Faham tak yang ni? Faham sir. Tak, saya tanya kalau you tak faham, you kena beritahu saya sebab saya assume benda ni simple. You mesti boleh jawab punya. Okay, bila tengok domestik, kita tengok data ni kan? Betul tak? Ya. Cerita dia,
probability ataupun kemungkinan orang yang gunakan kereta domestik adalah total 210 daripada 300, betul tak? Itu cerita dia. Ha. So apa yang korang tak tahu nak jawab tadi sebenarnya? Korang ceritalah kat saya supaya saya boleh explain. Sebab apa dia kena 300? Sebab dia jumlah nak kira keseluruhan daripada keseluruhan kan maksudnya saya. Faham tak probability ni apa at the first place? Kita dah kira tadi total. Kan okey, contoh kita ada korang total kelas ni berapa orang? 9 orang. 8. Okey, 8 kan? Saya buat kelas ni. Kalau saya kata berapa probability yang akan datang? Siapa yang tahu? Tak tahu kan? Tapi kita boleh agak okeylah contoh yang boleh online kita cakap, tapi yang confirm boleh online ada 50%, betul tak? Kalau jawapan dia 50%, maknanya 4 orang daripada 8 orang, betul tak? Itulah cerita probability dia. Bukannya dia nak tahu domestic car tu berapa. Itu bukan cerita probability. Probability adalah kemungkinan yang berapa dia punya jawapan dia dalam percentage ni ataupun jawapan dia dalam 0.7. Sebab kalau jawapan dia 1, maknanya semua orang pakai domestic car, betul tak? Korang kalau tak faham, tolonglah tulis ke ataupun ingat ke. Sebab nanti benda yang saya ajar, korang lupa, korang tak ingat, korang tak study pun. Korang harap saya setiap minggu nak kena explain, susah lah. Kalau soalan macam ni pun you tak boleh jawab. Benda simple je. P domestic. Jawapan dia adalah, sebab tu saya suruh campur tadi. Okay, kalau katalah saya tak ajar, you nak jawab apa? 210 ke? Ataupun you jawab 65 ke? 210. You jawab 210 je. Salah Itu memang confirm reject. Tak boleh. Dia bukan nak total. Dia nak probability. Ayat dia, find probability that is a domestic car. You belajar. Takkan saya nak ajar balik dalam nota. Benda you kena study lah. Okay. Jawapan kat sini. P is probability untuk domestic. Iaitu 210 per 300. Simple macam tu je. So maksudnya nanti bila katalah okay, bila kata apa-apa soalan pun, you tulis macam ni dulu. Sekejap, tulis macam ni. Okay, bila nak jawab, katalah soalan 3A, you kata, okay, nombor 1 untuk ni, probability domestic. Tak kisahlah huruf kecil ke huruf besar, jadi dia ni. Baru you tulis macam ni. Okay. Macam ni memang confirm, orang tak ada nak kata you salah dah. Memang inilah jawapan dia. Betul tak? Kalau kira logik balik, 70% menggunakan domestic car. Okay, kita tengok sedan. Okay, I tanya you untuk sedan pula. Yang kedua, P sedan. Okay, berapa? Sedan tadi kita dah kira dah. Sedan 20 dah 65. Okay, saya tu rumah siapa yang duk grill tu? Suppose saya. Okay, bila kata sedan ada 2 data kan? Ya. So kita kena tahu dua-dua total lah. Sebab dia tak cakap pun foreign ke domestic, betul tak? Dia tanya, dia hanya refer sedan. So berapa sedan? 20 campur 45, 65. Yeah. Okay, kita tahu 65. Takkanlah nak tulis jawapan macam budak-budak. Belajar probability. Tapi terus tulis what to say? Takkan nak tulis terus dia punya ni. So, berapa? 65 per 300. 300 lah. Sebab kita tahu dah sample space dia 300. Sample space tu maksudnya berapa total kesemuanya. Senang cakap lah. Cakap Melayu senang kan. Macam tu. Okay. Then, so kita apa?
kita divide lah. Okay, 65 bagi 300. So kita dapat 0.2166 tu lah. So kita letak 0.21 je lah. 22, sorry, 3.22. So kalau ikutkan macam ni, kalau kita transfer ke percentage, boleh tak? Boleh lah, 22%. Tak ada masalah. 22%. Tak salah pun kalau you convert ke percentage. You jawab sampai point ni dah cukup. 2.2% ni is extra. Okay, sekarang ni masuk cerita pasal minggu lepas. Compact or sedan. Bila compact or sedan, kita kena tambah. Ingat tak? Ingat, dia kena tambah. Dia akan jadi tambah. Bila N tu yang dia lain sikit kan. Okay, bila N tu nanti dia ada tambah dengan tambah dua benda lah. Given ni, tapi tak apa. Yang ni tak ada kena dengan tu. Kita cuma dekat sini je kita tambah. Okay, yang ketiga. So kita kata P compact or sedan. Bila or, kita automatic terus fikir tambah. Maksudnya P compact tambah dengan P sedan. Sekejap. P sedan. Okay lah, lebih macam ni. Okay, P compact berapa? P compact berapa? 150. Compact. Okay, compact kita campur 2. Okay, kita tengok kat sini. Okay, saya tulis dulu lah 150. Berapa bawah ni? 300. 300 juga. Sebab dia direct. P, dia tanya P saja. P apa? Okay, dan untuk sedan, tadi kita dah ada 65. okay, 65 kan. Okay, so 65 100. Okay, saja ni. Okay. So, very straightforward dia benda ni. So, kita akan dapat apa? 215 per 300. Betul tak? Dan so bila kita bahagikan 215 bahagi 300, kita akan dapat 0.72, which is kita akan dapat 72% lah. Persen ni saya selalu praktiskan. Kalau tak tulis tak apa, tak ada masalah pun. Okay, bila nampak macam ni, given that ni, okay, saya kena explain balik lah. Bila, okay, tolong ingat kalau kata dia kata or tambah, dua asingkan tambah. Tapi bila given that, maksudnya simbol yang macam ni, okay, simbol yang macam ni, dia punya cerita dia, kita kena buat P and sedan. P foreign dengan sedan. Maknanya P foreign, dia ada dua benda lah. P foreign sedan dengan P sedan saja. Sebab dia kata given that sedan. So ada dua, senang cakap dua benda lah. First kita tengok yang sama, yang sekali dengan ni. Dan lagi satu yang sedan sahaja. Okay, cerita dia, konsep dia
Sama macam tadi, dia nak tanya, okay, kalau kata dalam sample space 300 tu, okay, dia nak tengok, first dia kata foreign car. Okay, katalah ni foreign car, color hijau ni foreign car, and then color biru sedan. So cerita sedan, foreign car given that is a sedan. 20 dengan 45, okay lah, let's say lah. Okay. Ini F ni foreign car. Ini sedan car. Sedan. Okay, sedan lah. Dalam foreign car, dia ada apa lagi? Compact dengan SUV, betul? So, Yeah. compact mungkin dekat sini. Ada juga compact kat sini. Foreign. Maybe ada juga, ni saya tunjuk contoh je tau. Korang jangan nanti saya akan buang apa ni. So, saya letak color ni. Ni compact dengan contoh compact dengan SUV. Okay, SUV color ni. Yang termasuk dekat foreign ni adalah sedan, compact dengan SUV. Tapi dia tak nak tahu compact dengan SUV, betul tak? Dia nak tahu Foreign dengan sedan. Foreign dengan sedan sahaja. Dia foreign car dan dia adalah sedan. So dia nak tahu yang bahagian ni. Cerita dia. Okay. Cerita dia nak tahu yang bahagian ni. So that's why kalau you tengok syarat dia, kita kena cari dulu P foreign dengan sedan sekali. Lepas tu yang sedan sahaja. Barulah kita dapat spesifik. Sebab tu kalau you tengok formula dia kena cari kalau kata you baca notes saya tak nak buka notes. Kalau you baca notes, bila you nampak macam ni, syarat dia adalah, saya tulis dulu syarat dia adalah P foreign and sedan bahagi dengan P sedan. Ini formula. Jangan tanya macam mana dapat macam ni. Ni adalah formula dia lah. Formula. You kena baca notes lah. Kena tengok balik. Ataupun you tengok YouTube, tak faham? Kalau ni you tengok conditional probability. Conditional maksudnya dia bagi macam ni lah. Given that. Ni je syarat dia. Maknanya kita cari dulu foreign and sedan. Kita tadi ada or kan? Okay, nanti kita nampak foreign dengan sedan ada berapa, and then lepas tu P untuk sedan sahaja berapa. Okay. So sekarang kita ambil dia punya data dulu. Kita tengok foreign. So kita tengok foreign. Okay, foreign, lepas tu sedan. So dekat bahagian sini, P foreign and sedan. Okay, kita tak boleh ambil total semua sebab dia dah spesifik foreign dengan sedan. So should be 20. Kan?
Okay, saya tulis kat sini lah. Okay, sama dengan 20 300. Lepas tu untuk yang P sedan sahaja. Maknanya untuk sedan kita ada total semua berapa? Yes sir. Apa tadi? Kalau untuk sedan sahaja, P sedan yang kedua lah. Ini kita ambil yang pertama. So kita kena bahagi kan. Maknanya ni P yang sedan yang pertama. So kita kena bahagi yang ni pula P sedan sahaja ni. Yang ni. Ini kita 65 kena eh. kat sini lah. So sepatutnya yang ni dia jadi 65 Nah. 300. Betul tak? Sebab dia P sedan ya. Tadi kan kita dah kira P sedan kan? Dah dapat kan? So kita bahagi je kat sini. So bila dah dapat jawapan ni, kita terus kira lah. Okay. So sama dengan 20 bahagi 30 berapa? Okay. 20 bahagi 300 0.0 0.067 lah. Kita ambil 0.07 lah. Okay. Bahagi dengan so 65 bahagi 300 kita ada 0.22 tadi kan? 22, ya. 0.22. So jawapan dia adalah 0.07 bahagi dengan 0.22. So kita akan dapat 0.32 lah. Okay. 0.32. So ini adalah soalan nombor 3 lah. Nombor 4. Okay. P given A. Ni lah. Syarat dia macam ni je. So kita cari P foreign and sedan. So kita ambil kat sini foreign and sedan. And sedan So foreign dekat sini. Ingat tak yang last week kita buat tu? Kan kita ambil satu tu sebab kita dah tahu dah dia sedan dan foreign duduk dalam ni. Kawasan ni sahaja. Sebab dia nak tahu foreign car. Foreign car given that is sedan. So kita tahu foreign and sedan. So this one lah. And then total bahagi dengan P sedan total lah 65. So kita akan dapat ni lah. So dia cuma nak tahulah. Okay, kalau kereta ni kalau dia foreign car daripada 90, 20 kereta ni sebenarnya dia nak cerita yang kat itulah possibility untuk kereta yang pakai kereta sedan kan, given that sedan semua sekali 65 semua sedan 65 dan dia foreign car sebab dia kata sedan tu dah telah berlaku kan. Given that tu dia nak make sure yang kereta sedan semua ada tapi dia nak tahu yang foreign car. So inilah jawapan dia 32. So you dah settle satu bahagian lah 10 markah. Boleh? So far yang ni nampak tak cara nak buat dia? Nampak sir. Okay. So you boleh cuba score kalau soalan macam ni. Tapi kena confident lah. Ingat balik apa yang saya pesan. Kalau you baca, takut you confused. So, just practice saja buat soalan. Okay, next is kita tengok soalan yang kedua.
Soalan kedua very simple. Decide to have a custom made computer, she can select one option from each category. Okay. Draw a tree diagram. Okay. Tree diagram ni kalau dalam jadual ni paling senang sebenarnya. You baca daripada atas sampai bawah. Maksudnya saya salin dulu soalan ni. Okay, yang ni kalau you nak screenshot, you boleh screenshot dulu. Okay, saya akan paste sini. Okay, dia kata bila nampak soalan macam ni, okay, first you kena tengok daripada atas. Probability dia tu, tree diagram dia tu bermula daripada atas ke bawah. Sini dia punya probability dia lah, kemungkinan dia. Contoh, first dia kata komputer. Okay, first probability dia adalah ni. Ni first. And then second, kita ambil ni untuk size monitor dia. And then kita ambil color. Cukup. Fahamkan yang ni dulu. Maknanya first, you tengok ada 3 ke probability, betul tak? Komputer tu ada 3 probability. Daripada 3 ni pecah kepada 2. Daripada 2 ni pecah lagi kepada 2. Baru dapat dia punya diagram tree tu. Faham tak? Nampak tak? Okay, saya cakap memang korang tak nampak. Saya lukis sekejap. First, korang kena baca dari atas ke bawah. Kenapa? Okay, saya tulis. Okay, first, katalah ni komputer kan. Komputer. Okay. Kan? Custom made computer. Saya tak tahu muat ke tak. Saya cuba kat sini lah. Okay, ni komputer. Okay. Kan saya kata baca daripada atas. So atas ada 3 pecahan. Betul tak? Betul tak? Betul. Saya kata 3 kan? Okay. Pecahkanlah 3 dulu. So yang ketiga ada apa? Dia patutnya tak apalah. Kita buat color biru. Okay. Dia kat sini. Kat sini dia ada 128 MB. Betul tak? Lagi? Yang bawah tu 256 MB. Yang bawah sekali 512 MB. Lepas tu 512 MB. Settle dah probability untuk yang pertama. Lepas tu saya cakap tengok yang kedua, betul tak? Setiap 128 MB ni dia boleh pilih 2 monitor, betul tak? Betul. So pecah berapa? Pecah 2. Pecah 2 je lah. Betul tak? Betul. So pecah 2. Ni pun sama lah. Apa dia yang dua-dua ni? 15 inci dengan 17 inci. 15 inci dengan 17. Pandai pun. 15 inci dengan 17 inci. 17. 15 dengan 17, betul kan? Ya. So, ni pun sama kan? Betul tak? Dari sini dia boleh pilih monitor dia nak size berapa, betul tak? So, inilah probability dia. So, yang bawah sekali saya copy je lah. Okay. Then dari sini tak tahu buat. Pecah 2 lagi. Pecah 2 lagi.
Kenapa tahu 2? 2 lah kat bawah Sebab ni kan. uh, Kalau 3, 3 lah you kena pecahkan. So yang ni okay. you kata ada 3 kan. So ada 3. Ada 2 which is white dengan black. Betul tak? Okay. Betul kan? Uh-huh. Sebab you kata 2, confirm 2. Kan? Yeah. So je lah. So 2. Saya cuba muatkan lah. 2. Saya cuba ni lah. Sekejap. Ni buat sendirilah. Saya dah tak muat ni. Sekejap. Saya adjust sikit. Okay, kita buat pelan-pelan. Okay, sini. So, ni pun 2. Okay, so apa pilihan 2 ni? White dengan White. black. Black kan? Okay. So, ni pun white. Ni pun. So, teruskanlah. Okay, teruskan. Ni pun white black. Okay. Ni pun white black. So, ni pun white black. Dan ni pun white black. So, kalau you nak tulis dia punya probability je untuk yang pertama, you boleh tulis 128 MB 15 inch white. Betul tak? Yang ni faham tak saya tulis apa ni? Faham. Faham. Ni untuk yang pertama. Dan you tulis lah seterusnya. Okay. Senang kan? Yeah. Okay. Cuba buat tree diagram untuk ni. Sebab ni simple je. Tapi sebenarnya kalau tengok pun ni dah nampak dah. Benda ni at least ada 6 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah. Daripada foreign ni pergi 3, domestic pun pergi 3. Sama je cerita dia. Cuma kalau macam ni you ambil daripada atas ke bawah sama juga macam ni. Kalau you start dengan 3 pun you akan dapat 6 juga. So macam mana dia pergi tu, saya suggest start daripada sini atas ke bawah. So soalan dia tak akan terlalu susah. Soalan biasanya straightforward dia. You yang kena tahu kat mana you nak buat. So macam yang kita buat last week pun ada keluar soalan tree diagram wajib and then macam ni. So you kena tahulah nak buat apa. Okay, lagi satu saya nak tunjuk soalan tahun Januari 2021 this year, tapi Januari punya. Okay, soalan satu very straightforward. Dia kata tree diagram possible outcome. Lepas tu yang ni. Okay, take your time untuk baca soalan ni. Saya nak stop 2 minit sekejap. Saya nak ni. Okay, sekejap
Okey, sambung. Okey, kalau you tengok soalan ni, sebenarnya kalau you faham, dia dah bagi, tapi ini just macam nak bagi you trick sajalah. Sebab you tahu probability, kalau kata kemungkinan semua tu berlaku adalah 1 kan jawapan dia. 1, betul tak? Kalau 0.5 tu maksudnya separuh lah, 50-50, betul tak? Kalau kita tahu kebarangkalian semua itu berlaku is 1 lah jawapan dia. 5/5, betul tak? So yang ni dia bagi, dia kata okay, the probability of that car stop, satu kereta berhenti dekat traffic light adalah 3/5. Ini dia bagi kat kita 3/5 nilai yang dia bagi. So a car has to go through 2 sets of traffic lights in particular journey. So dekat traffic light kemungkinan adalah jalan dengan berhenti je kan. Okay, cerita traffic light ni jalan dengan berhenti je lah. Walaupun lampu kuning still jalan, tapi dia tak kategorikan sebagai probability yang ketiga. Dia still 2, jalan dengan berhenti, betul lah? So kaya macam ni, draw a T-diagram showing all possible outcome. Okay, saya copy dulu kejap soalan ni. Okay, so kita tengok yang ni dulu, 12 markah. 12 markah ni draw je draw. Okay, draw tree diagram. So kita ada kereta. Car. Okay, dia ada berapa traffic light? Dia ada 2 traffic light. Sekarang kita tengok traffic light yang pertama. Traffic light yang pertama jalan dengan berhenti, betul tak? Betul tak? Betul. So kalau ni kita kata has to go through, kita cakap stop dengan drive lah. Okay, kita kata drive lah. Drive dengan stop, betul tak? Okay, tapi dia kata probability to a set of traffic light is 3/5. So maksudnya dekat sini kita akan set nilai dia. Kalau dia jalan, kalau dia stop, dia jadi 3/5. 3/5 untuk dia stop. Kalau dia jalan, dia jadi berapa? 1/5. 2/5. 2/5 lah. Okay, Farah nampak tak benda ni? Right guys? Okay, tak apa. Abaikan dulu dia punya nilai tu. Okay, then ni traffic light yang pertama, betul tak? First traffic light. Okay, this is for first traffic light lah. Okay, untuk second traffic light ada 2 lagi, betul tak? So, ni untuk second traffic light. So, kita ada 2 lagi. So, kita ada drive dan stop. Drive, stop. Simple. Macam tu je kan? Sepatutnya lah. Kalau ikut logik. So, you akan, kalau saya tunjuk skema jawapan pun dia lebih kurang benda macam sama jugalah. Itu je. Saya tak nak tunjuk skema jawapan sebab nanti kita terlalu fokus dekat dia punya skema. So, kita dah tahu kalau stop is 3/5. So, kita akan ambil nilai 3/5 ni sebagai dia punya probability lah. Okay, sebab dia dah bagi dah, kita cuma follow saja. Okay, so kita akan ambil saja nilai ni. Kita tak perlu kira dia 1/4 ke apa tak, sebab dia bagi kat situ 3/5, so kita kena follow. Okay, untuk
drive. So kita ambil untuk drive. So tadi stop tadi 35 hilang. Okay, you tulis macam ni terus dapat 12 markah. Nah, macam ni je download markah, simple. Ya, sebab tu kena faham. Kemungkinan ada orang dia akan anggap traffic light ada 3, which is drive, stop dengan standby. Contohnya lah, standby untuk berhenti atau standby untuk jalan, untuk berhenti lah biasa kan, sebab lampu kuning kan. Boleh juga buat, tak salah. Tapi dia akan buat 2/5 dekat 3/5 dekat stop, 1/5 dekat ni, 1/5 dekat drive. Nampak tak? Dia still jadi 5/5 juga. Boleh macam tu juga saya. Ya, tapi secara logiknya you cuma tahu kat traffic light orang berhenti dengan jalan je. So kalau you masukkan tu kira macam you salah lah. Kalau you buat macam tu, you fikir macam tu, ada logiknya, kadang boleh bagi full mark juga. Logiknya ada kat situ, betul tak? Probability dia. Boleh. Tapi depends pada lecturer jugalah dia nak bagi markah macam mana kan. So kalau macam ni you dah dapat full mark dah. Sekarang kita tengok dia punya yang ni. Okay, kita tengok yang ni Okay, kita tahu kita cuma ada 3/5 dengan 2/5 je kan. Faham tak? Ya, faham. Excuse me, sorry Okay, tak apa, kita tengok one by one. So saya paste dululah. Tak apa, korang tengok je saya punya kerja. Okay, ni saya delete Okay. Okay, yang ni kena tengoklah semua pecahan markah je 2. So should be semua yang very straightforward and very simple punya probability lah. Okay, kena faham apa yang dia nak. Alright, macam ni. So first, kita dah tahu kalau dia jalan, dia stop 3/5. So kalau dia jalan 2/5. Sekarang ni kita nak tengok car will travel without stopping. Maksudnya dia jalan dua-dua. Betul tak? Dia jalan. Dua-dua dia jalan. Betul? Dua-dua dia jalan Sekejap, saya copy ni balik. See. Okay, kita tengok kat sini. Dua-dua dia jalan. Maknanya sini drive dengan drive. So, probability dia apa? Enter drive tu. Okay, kita dah tahu dia punya nilai probability dia 2/5, betul tak? So kita boleh terus tulis jawapan dia untuk 2 probability tu, maknanya dua-dua tu kita boleh kata okay, nombor 1 ni
2/5 sekejap campur 2/5. 2/5. So kita akan design macam ni lah probability dia. So probability untuk kereta dua-dua jalan, sebab kita ni bukan tambah conditional probability ini cerita yang ni dengan yang ni, so tambah je lah. 4/5. So kita akan dapat 4/5. Okay, 4/5. So you buat macam ni pun cukup dah. So ini 4/5 possibility. Kalau 4 bahagi 5 0.8. 0.8 lah. Nampak tak? Kita dah tahu, dia very straightforward dia. Dia kata without stopping, maknanya semua drive dengan drive. So kita ambil ni lah, kita ambil drive dengan drive. 2/5. Sebab kita dah tahu dah dia punya probability daripada based on the question. Kita jangan buat sendiri dia punya ni total probability tu total space tu tak perlu Okay, yang kedua. Car will have to stop at both set. Maknanya stop sini, stop sini. Bila stop dua-dua, dia jadi berapa? 3/5. Stop dua-dua. Tak dengar siapa tu cakap. So bila 3/5 3 5. Okay, saya tulis sini. Campur Okay, 6/5. Siapa cakap tu? Ada orang cakap ke? Ke gangguan je? Okay, 6/5. Gangguan. Okay. Sebab saya dengar macam ada suara orang cakap. So 6 bahagi 5 dapat 1.2. dia akan dapat 1.2. Yang ni dia jadi lebih pula. Sepatutnya tak boleh, sebab soalan dia macam tu. Soalan dia bagi 3/5. Dia lebih daripada space yang dia bagi. Faham tak? Tapi you buat je. Sebab soalan dia macam tu. Patutnya tak boleh lebih 1 kan, betul tak? Ya. Okay, patutnya 1 maksimum. Tapi pasal dia punya space tu kita dapat 3/5 macam ni. So dua-dua tu dia akan jadi 1.2 lah. So maknanya lebih possibility dia 1.2. Maknanya memang dua-dua stop tu lagi tinggi daripada dua-dua jalan. Faham tak? Okay, then yang ketiga kita tengok. Kalau yang ketiga, the car will stop at only one set of a traffic light. Maksud je dekat sini, kita tengok kalau stop. Okay, yang ketiga, kalau stop, stop salah satu. Maknanya stop sini, dia kata we stop at only one set. Maknanya dia stop at only one set. Satu set traffic light. Dia tak pergi kedua tau. Dia pergi yang first saja. Stop. Maknanya stop 3/5 lah, betul tak? Yang ketiga. Kat sini dia go. Yang 3/5 saja. Bukan.
Dia kata the car will stop at only one stop. Dekat satu set dia pergi, satu set lagi dia stop. Faham tak? Oh, satu set dia hanya satu set traffic light dia stop. So kita akan assume, maknanya kalau dia kata the car will stop at only one set, so kita anggap dia stop dekat first, kan? Dia stop dekat first and then dia go dekat next traffic light lah. So you buat macam ni, then so 5/5. Okay. So yang ni memang possibility dia satu lah. Okay, possibility dia satu. Sama dengan satu. Okay. Okay, last sekali. Nombor 4. Dia kata the car not pass through any traffic light. Maknanya dua-dua stop. Not pass through any traffic light. Bukan. Dia maksudnya possibility untuk kereta tu tidak melalui traffic light. Maksudnya dia tak lalu dua-dua. Tak lalu langsung. Ni soalan bonus ni saya. Macam mana? Maknanya memang kosong lah. Possibility dia kosong. Tak ada jalan kira. Tak ada. Zero possibility. Sebab bila dia lalu traffic light, kena berhenti atau jalan, tu tak? Traffic light kedua pun kena berhenti atau jalan juga. Tapi dia kata car not pass through. Kereta tak melalui. Possibility dia kosong lah. So, maka bonus. Tapi saya rasa soalan ni tak akan keluar lagi lah sebab terlalu senang. You online lagi kan. Tapi kalau keluar mana nak tahu kan. You kena pandai ni lah. Okay, sorry guys, saya terpaksa stop sebab saya nak standby untuk briefing untuk internship later. Any question saya akan buat nanti masa revision next week. I think you punya final, sekejap saya stop dulu.